Salam sejahtera Malaysia, terima kasih kerana menonton video-video dalam channel ini. Sebelum kita mula, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, share, like dan komen. Let's go! Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar berita panas. Malam ini, dipetik dari Malaysia kini bertajuk PAS Fanatik Agama Bukan Taliban Syahidan. Berita penuh, PAS mungkin pernah disamakan seperti Taliban, tetapi bagi ahli Parlimen Arau, Syahidan Kasim, dia memiliki pendapat berbeza. Kata Syahidan, PAS didukung oleh golongan fanatik agama yang mempunyai toleransi tinggi terhadap penganut agama-agama lain. Syahidan menyebut mengenai patung Buddha berbaring terpanjang di Malaysia yang dibina di Kelantan bagi menunjukkan contoh toleransi parti Islam itu. Kelantan ada patung Buddha terpanjang. Ada pernah dia buat ganggu apa-apa? Toleransi agama cukup tinggi bagi orang yang fanatik agama. Saya fanatik agama Islam. Saya bersongkok dari dulu, kini selamanya. Saya nak bagi tahu lagi kuat agama, lagi bersifat toleransi tinggi. PAS akan mengamalkan terus pendirian dari segi agama, yaitu bila kita fanatik pada agama, kita sebenarnya menjadi orang baik, katanya ketika membahaskan belanjawan 2023 di Dewan Rakyat hari ini. Sebaliknya, Syahidan menyatakan kebimbangannya mengenai pengaruh pemikiran liberal. Yang jadi masalah ialah pemikiran liberal. Ada orang Islam kata, ini kami liberal. Liberal bukan pemikiran Islam. Orang liberal boleh bertukar-tukar, tapi sekarang ini dituduh PAS ini kononnya Taliban dan sebagainya. Itu tuduhan daripada parti yang bercorak perkauman, kata Syahidan. Syahidan berkata dia tidak mempunyai masalah dengan parti berasaskan kaum seperti UMNO, MCA dan MIC, tetapi parti perkauman perlu diubah. Parti yang berasaskan kaum, okey, mereka boleh. Tapi parti perkauman perlu diubah. Terutama parti perkauman sudah berkawan dengan UMNO dan sebagainya, katanya. Meskipun tidak menyebut secara langsung parti yang dimaksudkan, Syahidan dipercayai merujuk kepada DAP. Syahidan merupakan bekas pemimpin UMNO. Sebelum ini, keluar daripada itu, dia menyokong kepimpinan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan menyokong kerjasama antara UMNO dan Perikatan Nasional PN. Namun pada pilihan raya umum ke-15, dia digugurkan sebagai calon di kerusi Parlimen Arau yang disandangnya selama 5 penggal sejak 1986. Syahidan kemudian bertanding di bawah tiket PAS dan berjaya mempertahankan kerusi berkenaan. Dalam ucapannya di Parlimen hari ini, Syahidan turut membidas Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution yang dikatakannya mendakwa hanya golongan muda tidak berpendidikan menyokong PN. Justru dia meminta golongan muda supaya mengundi PN dalam 6 pilihan raya negeri akan datang. Dia, Saifuddin, kata orang menyokong PN ni orang yang tak ada pendidikan, naik motor. Mana boleh dia menghina orang macam itu? Orang yang sokong mereka PH, orang yang ada pendidikan, orang handsome. Mana boleh buat macam tu, tak baik. Tapi tak apa, orang muda, dia cakap macam tu, saya nak orang muda semua sekali sokong PN untuk Tawan Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang, katanya. Dalam ucapannya, Syahidan turut berjanji sekiranya PN berkuasa, gabungan itu akan memberi lebih banyak bantuan tunai kepada rakyat dan allowance kepada penjawat awam. Meskipun menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk memberikan bonus RM700 kepada penjawat awam dan belanjawan 2023, dia menggesa jumlah itu dinaikkan kepada RM1,000 memandangkan keadaan ekonomi yang sukar bagi rakyat. Salam sejahtera dan selamat pagi. Berita seterusnya, pemimpin UMNO file petition batal keputusan PRU15 Putrajaya. Berita penuh, seorang pengundi di Parlimen Putrajaya memfailkan petition bagi membatalkan keputusan pilihan raya umum ke-15 bagi Parlimen itu yang dimenangi Datuk Dr. Muhammad Razi MD Jaidin selepas mendakwa ahli Parlimen tersebut memberikan sogokan berjumlah RM150 kepada pengundi berdaftar di kawasan berkenaan untuk mengundinya. Datuk Ahmad Faizal Abdul Karim, 49, yang juga naib
Ketua UMNO bahagian Putrajaya selaku pempetition memfailkan petisyen di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur pada 26 Januari lepas menerusi Tetuan Hafarizam Wan N. Aisyah Mubarak dengan menamakan Razi 45 selaku responden. Menerusi petisyen itu, Ahmad Faisal antara lain memohon perintah mahkamah agar Razi yang juga naib Presiden Bersatu tidak wajar dipilih bagi parlimen berkenaan pada PRU 15 yang diadakan pada 19 November lepas. Ahmad Faisal mendakwa pemberian sogokan wang RM150 itu yang dilakukan oleh responden dan ejennya menyebabkan kemenangan kepada Razi dengan mengalahkan Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, calon daripada Barisan Nasional yang juga penyandang kerusi parlimen itu sejak 2004. Menurut petisyennya, perbuatan sogokan oleh ejen responden mendorong pengundi di kawasan itu untuk mengundi responden semasa PRU 15 dan bukan mengundi calon lain. Katanya, tindakan ejen-ejen responden memberikan sogokan dalam bentuk wang tunai telah memperjudiskan perjalanan pilihan raya dan ia suatu tindakan salah serta menggugat amalan prinsip demokrasi di bawah perlembagaan persekutuan. Pempetition mendakwa pemberian wang sogokan itu diketahui menerusi kumpulan WhatsApp bertarikh 21 November dan 21 Disember tahun lepas serta 4 Januari tahun ini, iaitu pengundi yang mengundi responden pada PRU 15 akan memperoleh RM150. Ketika prosiding di hadapan Hakim Datuk Faiza Jamaluddin hari ini, Peguam Datuk Seri Taqiyuddin Hasan yang mewakili Razi membantah petisyen berkenaan atas alasan pempetition gagal membuktikan butiran pribadi pengguna aplikasi WhatsApp. Tiada nama penuh, nombor kad pengenalan dan alamat serta pempetition gagal memplidakkan butiran untuk menunjukkan apa-apa pembayaran oleh ejen responden atas arahan responden, kata peguam itu. Sementara itu, Peguam Datuk Muhammad Hafarizam Harun berkata, bantahan awal yang difailkan oleh responden pada 12 Februari lepas tidak mempunyai merit dan petisyen itu perlu didengar melalui perbicaraan penuh. Kami berhujah bahawa satu-satunya cara untuk hakim pilihan raya menentukan sama ada individu itu yang memberikan wang bagi pihak responden atau sebaliknya, ia adalah isu yang boleh dibicarakan yang patut diselesaikan dengan cara pemeriksaan saksi ketika perbicaraan petisyen, katanya. Selepas mendengar hujaan pihak-pihak terlibat, Hakim Faiza menetapkan 10 Mac ini untuk keputusan bantahan awal. Pada PRU 15, Razi yang bertanding atas tiket Perikatan Nasional PN menang di kerusi Parlimen Putrajaya dengan memperoleh 16,002 undi, menewaskan penyandang 4 penggal kerusi itu, Tengku Adnan yang mendapat 13,692 undi.